Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat, dan kita bertemu kembali setelah lama cikgu tidak membuat tentang pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu untuk sekolah rendah. Jadi kali ini cikgu akan terangkan sedikit satu bahasa Melayu, satu rangkaian kata bahasa Melayu yang cukup penting bagi kita, terutamanya yang nak mengambil peperiksaan ataupun untuk tahap 2, murid-murid tahap 2, tahap 4, 5 dan 6, iaitu hukum DM. Pertama sekali kita kena jelaskan dulu apakah yang dimaksudkan dengan hukum DM. Ya, mungkin ada yang nak memberi jawaban? Okey, tak apa. Pelan-pelan kita buat. D maksudnya diterang. M maksudnya menerang. Kita ambil beberapa contoh perkataan-perkataan ataupun frasa-frasa yang menggunakan hukum DM yang kadang-kadang disalahgunakan. Yang pertama, baik. Pisang goreng. Di antara pisang goreng dengan goreng pisang, mana satu yang betul? Yang nak diterangkan D tadi ni, D yang nak diterangkan adalah pisang. M menerangkan tentang pisang adalah goreng. Jadi jawapan yang betul adalah pisang goreng mengikut hukum DM. Tetapi ada juga kata goreng pisang. Goreng pisang adalah perbuatan menggunakan imbuhan jadi menggoreng pisang. Itu biasa. Tetapi berbeza pula kalau kita menggunakan sos cili ataupun cili sos. Sos cili ataupun cili sos. Yang nak diterangkan adakah nak diterangkan cili ataupun yang nak diterangkan adalah sos. Mengikut hukum DM, yang nak diterangkan adalah sos. Jadi menerangkan tentang sos adalah cili. Jadi sos cili. Sebab apabila menyebut tentang sos, banyak lagi sos-sos lain. Ada sos tomato, ada sos tiram. Apa lagi sos yang ada ya? Ada sos barbecue. Okey, baik. Kita pergi kepada beberapa tajuk ataupun frasa yang lain. Contoh yang seterusnya adalah penggunaan perkataan kedai dan juga tuan empunya kedai. Contohnya, kedai gunting rambut Ahmad. Kedai gunting rambut Ahmad. Yang nak diterangkan tentang Ahmad ataupun nak diterangkan tentang kedai gunting rambut? Ya, sudah tentu yang nak diterangkan adalah kedai gunting rambut. Kedai gunting rambut yang nak diterangkan, menerangkan tentang kedai gunting rambut itu adalah Ahmad. Jadi, kedai gunting rambut Ahmad. Pandai. Baik. Begitu juga kalau kita menggunakan hukum DM dalam penggunaan nama-nama seperti pasaraya. Pasaraya apa ya? Pasaraya Ume. Contoh. Pasaraya yang nak diterangkan adalah pasaraya. Menerangkan tentang pasaraya adalah Ume, namanya. Jadi pasaraya Ume. Ataupun restoran. Restoran nasi kandar Husin. Contoh. Yang nak diterangkan adalah Husin ataupun restoran nasi kandar. Sudah tentu yang nak diterangkan adalah restoran nasi kandar. Restoran nasi kandar Husin, namanya digabungkan, restoran nasi kandar Husin. Mungkin kita pernah dengar, mungkin kita pernah baca dalam surat kabar ataupun di media-media sosial, Husin Restaurant. Itu daripada bahasa Inggris. Husin Restaurant. Dia menggunakan nama dahulu, barulah kedai di belakang. Itu tak boleh kita buat. Baik. Namun dalam hukum DM ini ada beberapa perkara ataupun ada beberapa
perkataan yang dikecualikan. Betul ke cikgu? Ada yang dikecualikan? Ada. Yang pertamanya, Perdana Menteri. Yang nak diterangkan adalah menteri atau perdana. Sudah tentu nak diterangkan adalah menteri. Menerangkan menteri. Menteri perdana. Perdana adalah yang paling besar sekali. Tapi pernahkah kita jumpa di dalam buku-buku ataupun di dalam media massa ataupun di mana saja dipanggil Menteri Perdana Malaysia? Salah, Jadi biasanya kita menggunakan Perdana Menteri. Itu dikecualikan. Tetapi kalau menteri-menteri yang lain seperti Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan, Menteri Pengangkutan, lagi menteri apa lagi? Menteri Pelancongan, semua kita menggunakan nama menteri dahulu. Menteri menceritakan yang nak diterangkan adalah menteri. Menerangkan tentang menteri pelancongan, pendidikan, keuangan, keselamatan, menteri dalam negeri. Baik, jadi dikecualikan. Yang kedua tadi adalah menteri perdana ataupun yang sebenarnya adalah perdana menteri. Selain daripada itu, ada lagi contoh macam pengurusi adalah satu jawatan. Tetapi bila tak pengurusi tidak ada masalah. Tetapi bila turun ke bawahnya sedikit, yaitu naik pengurusi. Yang nak diterangkan adalah pengurusi ataupun naik. Sama-sama kita fikirkan. Okey. Yang nak diterangkan adalah pengurusi. Menerangkan tentang pengurusi adalah naik. Naik adalah orang yang kedua, timbalan. Jadi, kalau mengikut hukum DM, pengurusi naik. Ya, pengurusi naik. Tapi pernahkah kita jumpa perkataan pengurusi naik? Tak tentu, tak pernah. Sebab itu adalah di antara yang dikecualikan. Naik pengurusi. Bukan saja naik pengurusi, apa-apa saja jawatan yang lain. Naik pengetua, naik setiausaha, naik bendahari. Itu semua adalah hukum DM yang dikecualikan. Baik. Yang seringkali menimbulkan kekeliruan dan juga kadang-kadang bila tanya kepada anak-anak yang lain, dia susah nak jawab. Okey, yang pertamanya mini telekom. Mini telekom, shawl orang sekarang kata shawl, mini telekom. Yang nak diterangkan telekom atau mini? Ya, betul. Yang nak diterangkan adalah telekom. Telekom yang mana? Telekom mini. Mini adalah separuh, sebahagian, kecil sedikit daripada midi, daripada maxi. Mini. Jadi yang betul adalah telekom mini. Sebab apa? Bila kita sebut bas, kita sebut bas mini, tak panggil mini bas. Jadi kita betulkan, kita selalu amalkan yang betul dan kita betulkan yang salah. Okey? Telekom mini. Mungkin ada beberapa contoh-contoh hukum DM lain yang boleh kita bincangkan, sama ada ianya boleh diterima ataupun dikecualikan, ataupun mungkin yang biasa kita gunakan tetapi sebenarnya salah kalau mengikut hukum DM, mengikut hukum tata bahasa dalam bahasa lain. Jadi cikgu rasa apa yang cikgu terangkan hari ini tentang hukum DM boleh membolehkan anak-anak faham serba sedikit apa yang dikatakan hukum DM. Jadi sama-sama kita ulang kaji dan mungkin selepas ini cuba kita buka buku-buku latihan, buku-buku rujukan untuk semak apa yang dikatakan hukum DM, dan kalau nak faham sedikit apa yang cikgu terangkan, ulang balik dan banyakkanlah latihan. Okey, sampai jumpa lagi dan jangan lupa like, share dan subscribe channel cikgu dengan mengklik butang di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.